Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar subjek ibadah dan kita masih lagi dalam bab azan dan iqamah. Jadi sebelum ni Ustaz dah hantar video berkenaan dengan pengertian azan dan juga syarat-syarat sah ketika azan. Jadi hari ini kita akan berbincang ataupun Ustaz akan terangkan serba sedikit berkenaan dengan perkara-perkara sunat dilakukan ketika azan. Okey, jadi sesiapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 53 buku teks ibadah. Muka surat 53 buku teks ibadah. Okey, jadi kita tengok dulu. Apa dia perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika azan? Okay, yang pertama, sebelum kita azan ataupun ketika kita azan, kita mestilah menghadap kiblat. Jadi ini adalah sunat dilakukan ketika azan. Pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, kita mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi macam mana cara nak menyucikan diri daripada hadas kecil dan hadas besar ni? Jadi untuk menyucikan diri daripada hadas kecil, kita mestilah berwuduk. Dan untuk menyucikan diri daripada hadas besar, kita hendaklah mandi wajib. Jadi kita kena pastikan sebelum kita azan tu, kita mestilah suci daripada kedua-dua hadas ini, hadas kecil dan juga hadas besar. Dan yang ketiga, kita tengok berdiri ketika melaungkan azan. Jadi untuk melaungkan azan adalah sunat untuk kita berdiri. Jadi boleh juga kalau kita nak duduk, kalau sakit kaki ke ataupun kalau kita sakit pinggang ke, boleh nak duduk. Tapi sunatnya adalah kita berdiri. Maksud sunat ni apa? Kalau kita buat, kita dapat pahala. Jadi kalau kita nak dapat pahala lebih, ketika kita azan, kita kenalah berdiri. Dan yang keempat, memalingkan muka ke kanan ketika menyebut hayya 'alas salah dan memalingkan muka ke kiri ketika menyebut hayya 'alal falah. Jadi kalau kita pergi masjid, kita tengok kan Datuk Bilal tu ataupun muazzin tu, ketika dia menyebut hayya 'alas salah, dia memalingkan muka ke kanan. Ketika menyebut hayya 'alal falah, dia memalingkan muka ke kiri. Jadi ini adalah antara perkara sunat yang kita lakukan ketika azan. Yang kelima, melafazkan azan dengan tertil. Maksud tertil ni macam mana? Maksudnya kita melafazkan azan dengan sebutan yang betul, dengan turutan yang betul. Contoh ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu kita mestilah Allahu Akbar kali kedua. Kemudian lepas Allahu Akbar, kita mestilah menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh lepas Allahu Akbar tu kita terus hayya 'alas salah. Tak boleh. Kita mestilah melakukan dengan tertib yang betul dan dengan sebutan yang betul. Okey, sekarang kita tengok nombor 6, mengulang ataupun dalam bahasa Arab kita panggil tarji'. Lafaz azan iaitu mengucap dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum menyerukannya dengan nyaring. Jadi kita dah azan kan, kita mula azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kemudian sebelum kita menyaringkan asyhadu an la ilaha illallah tu, kita sebut perlahan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu, kita sebut dengan perlahan dulu. Kita sebut perlahan, kemudian baru kita sebut dengan nyaring. Itu adalah antara perkara sunat ketika azan. Yang ketujuh, taswib. Taswib. Apa itu taswib? Waktu azan subuh, kalau siapa-siapa yang pernah dengar azan waktu subuh, dia ada tambahan sikit. Lepas hayya 'alal falah, Datuk Bilal dia akan sebut as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu adalah taswib. Nama dia taswib. Jadi taswib ni adalah disunatkan ketika azan subuh. Maksud dia apa? Solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Sebab waktu subuh kan biasanya orang tengah tidur. Jadi Tok Bilal di azan, dia bagi tahu
Solat tu adalah lebih baik daripada tidur. Yang ke-8, muazzin. Muazzin ni bahasa Arab. Ataupun muazzin ni kalau kita panggil Tok Bilal lah. Ataupun tukang azan. Tok muazzin ataupun tukang azan yang bersuara nyaring dan baik. Nak azan ni kenalah suara tu nyaring dan suara dia baik. Tak boleh kita azan ni azan bisik-bisik, tak boleh. Sunat dia kita mestilah menyaringkan suara. Sebab apa? Sebab azan ni nak menandakan masuknya waktu solat. Kalau suara kita tak kuat, macam mana kita nak bagi tahu dekat orang waktu solat dah masuk? Jadi seeloknya untuk melaungkan azan ni, muazzin itu mestilah mempunyai suara yang nyaring. Yang ke-9, muazzin berakhlak mulia serta adil. Ini juga adalah perkara sunat dilakukan ketika azan ataupun perkara sunat sebelum azan. Muazzin tadi tu ataupun Tok Bilal tadi tu ataupun tukang azan tadi tu mestilah seorang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia ni macam mana? Dia baik. Dia jumpa orang, dia tegur. Dia jumpa, kalau dengan orang tua, dia beradab, dia hormat. Kalau dengan yang muda, dia sayang. Itu adalah antara ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Yang ke-10, diam bagi orang yang mendengar dan menjawabnya seperti mana diucapkan oleh muazzin. Ini pun sunat juga. Tapi ramai daripada kita yang tak buat. Bila kita dengar azan, kita borak-borak, kita main-main, kita berlari-lari. Itu adalah perkara yang tidak baik dilakukan ketika azan. Sunat dia macam mana? Perkara yang sunat dia adalah ketika sedang azan, kita dengar, kita diam dan kemudian kita jawab. Seperti mana muazzin lafazkan. Itu adalah perkara yang sunat dilakukan ketika azan. Dan yang terakhir, yang ke-11, berdoa selepas azan. Jadi bila dah habis azan, adalah disunatkan untuk kita berdoa. Kalau siapa-siapa pernah tengok dekat TV, mana-mana TV pun ataupun radio, lepas habis je azan, mesti akan ada orang yang baca doa. Jadi itu adalah antara doa yang disunatkan untuk kita baca selepas dilaungkan azan. Okey, jadi sekadar itu saja untuk hari ini. InsyaAllah nanti Ustaz akan bagi latihan. Bolehlah jawab. Macam biasalah kalau dah jawab, bagi tahu dalam grup. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.